على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah. Setelah kita bercuti sekian lama akibat daripada COVID-19, malam ini kita dapat bertemu balik. Kalau tak silap saya, hanya sekali saja kita start mukaddimah setelah kita bercuti panjang, dan setelah jawatankuasa minta supaya saya teruskan juga kuliah di sini. Walaupun saya dah minta aku boleh nak bagi ruang kepada orang lain, kerana saya di sini sudah lebih daripada 20 tahun. Tapi oleh kerana jawatankuasa minta, maka tak kena bila orang minta benda baik ni saya jual mahal sangat. Rasa macam tak kena. Jadi saya pun takut juga orang minta suruh mengajar, minta sangat-sangat, saya takut kita berdosa pula. Jadi saya sambunglah balik kuliah. Jadi sebenarnya dah beberapa kitab dah. Pertama, kalau tak silap saya, kita tamat kitab Munyatul Musalli dan beberapa kitab-kitab yang lain lah. Selepas tu kita sambung kitab Siras Salikin. Kitab Siras Salikin kita mulakan daripada awal Siras Salikin, tapi bila sampai di atas kitab Siras Salikin ni, awalnya dia kitab fiqh, menceritakan tentang hukum-hukum fiqh. Maksudnya bila juzuk yang kedua, dia banyak menerangkan tentang tasawuf. Bila sampai tinggi lagi, tasawuf tu lebih tinggi. Maka ada kawan-kawan kita yang beli kitab, maka bila kitab tasawuf tu yang lebih tinggi, saya kata tak apalah, kita gustan balik. Kita gustan balik. Kerana bila tasawuf tu tinggi, nak urai tu boleh. Tapi kadang-kadang kita ni urai benda yang kita pun tak teramal. Ada bimbang Allah tak sebut ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu kata benda yang kamu tak buat? Kaburak matan 'indallah, kaburak maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Mak benci, amat murkalah Allah Ta'ala orang yang pandai kata dia tak buat. Pernah dalam sejarah ulama-ulama dulu, mereka membaca kitab. Bila dia baca kitab sampai bab memerdekakan hamba, dia langkau. Tok Guru dulu sampai bab memerdekakan hamba, dia langkau. Dia tak baca bab tu, dia pergi ke depan. Jadi anak murid tanya Tok Guru, yang lain-lain Tok Guru hurai baik elok, tak langkau pun kitab. Tapi bila bab merdekakan hamba ni, Tok Guru langkau. Pasal apa? Dia kata, aku bukan tak boleh hajar bab ni, kerana aku masih belum mampu sampai hari ni pun memerdekakan hamba. Jadi oleh kerana aku ni belum mampu merdekakan hamba, maka aku langkau yang ni. Takut aku ajar orang, aku tak buat. Itu. Jadi tu yang saya, bila agak tinggi dah kita tasawuf tu, bukanlah kata kitab tu ni kita stop sat, dan kita memilih membaca kitab tafsir Nurul Ihsan. Tapi tafsir Nurul Ihsan ialah
main mengaji sebulan sekali ni nak habis surah Baqarah 20 tahun pun tak habis. Nah, tak habis. Nah, jadi saya kata kita ambil daripada bab ke bab. Kita try berapa bulan dulu, daripada bab berapa bab genjak ke depan apa semua. Ada masalah juga orang-orang yang buat kitab. Nah, saya pula nak kena tunjuk muka surat ni, muka surat ni, muka surat ni, muka surat ni. Jadi susah pula. Sampailah kita cuti panjang dulu, jadi mukadimah balik. Jadi saya berfikir, saya dah buat keputusan dah bahawa kita baca kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Kitab ni kitab hadis. Daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab ni insya-Allah kitab yang disalin semula dengan tulisan-tulisan yang baru, dengan huraian-huraian oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi kitab ni kitab hadis. Macam di Masjid Taman Itan saya baca kitab hadis juga, Mustika Hadis juzuk yang kedua. Yang ni Bulughul Maram juzuk yang kedua juga. Itu. Jadi insya-Allah lah kita istiqamah dengan kitab ni lah harap-harap. Kitab Bulughul Maram ni. Kitab tu ada kat belakang tu. Saya bawa tak sampai 50 pun nak balance dalam pasal mengajar di tempat lain tu, saya bawa kat sini. Jadi tuan-tuan boleh ambil kitab tu. Pakailah kitab tu. Harga tu ada kat situ, ambil dulu tak apa. Bayar bila-bila pun tak apa. Tolong bagi kat muslimat sama. Buat kitab lah tuan-tuan sekalian. Seronok kita mengaji. Kalau tak cukup nanti saya cari lain. Harga dia tu ditetapkan oleh pihak JAKIM RM22. Itu. Tak apalah tuan-tuan ambil dulu. Lepas kuliah sekali kira nak bayar nak apa, ganggu pula lagi. Sesama kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada pengarang kitab ni dan seluruh muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala bagi istiqamah untuk membaca kitab ni, mengaji kitab ni daripada awal sampai habis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tuan-tuan buka kitab ni. Di awal tu banyak dia cerita tentang sejarah hidup pengarang kitab ni, Al-Hafiz Ibn Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram ni, dan juga dia cerita tentang sanad-sanad hadis tu. Tu panjang. Jadi saya rasa kita terus kepada muka surat 1. Ada tulis nombor 1 tu. Apa dah pergi banyak sikit ke depan, dia tulis nombor 1, muka surat 1 depan tu. Jumpa? Jumpa? Kitabus Salah. Tentang kali sampai jumpa nombor 1. Jumpa? Kali sampai jumpa nombor 1. Jangan kali muka surat. Dia banyak tu. Hak tu saya tak baca dah. Kata pengantar kata gitu gini biasalah. Itu pergi sampai jumpa nombor 1. Hadis yang pertama. Jumpa? Kitabus Salah.
kita berkaitan dengan semayang. Solat ni semayang kita pun tahu. Babul muwaqit, bab mengenai waktu-waktu sembahyang. Dia kata kitab ni kitab sembahyang. Maknanya daripada awal kitab ni sampai habis dia datangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sembahyang. Bermula daripada masuk waktunya sampailah selesai. Kitab hadis yang disusun, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan solat. Yang maknanya kita belajar kitab hadis dan fiqah sekali. Dan semua pun fiqah diambil daripada Al-Quran dan hadis. Tasawuf ambil daripada Quran dan hadis. Tauhid ambil daripada Quran dan hadis. Jadi setengah-setengah tu kita belajar kitab fiqah. Dan kita tak ambil tahu dah hukum-hukum tu diambil daripada mana, kerana kita percaya penuh pada ulama yang mengarang kitab tu. Kerana tentulah diambil daripada Quran dan hadis, kita terus belajar fiqah. Macam kita belajar Mat'ain Badrin. Begitu juga tauhid. Daripada awal sampai sudah, dia cerita tentang ilmu akidah. Yang dia cerita tu ambil daripada ayat mana, hadis mana, apa semua tentulah daripada Quran dan hadis. Cuma dia tak sebut dari situ kerana dia terus nak cerita hukum hakam berkaitan dengan akidah. Tasawuf pun sama. Berbeza dengan kitab ni, kitab fiqah. Tetapi setiap satu dia cerita hukum-hukum, contohnya bab mengenai waktu-waktu sembahyang. Bila bab mengenai waktu-waktu sembahyang ini, dia datangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu-waktu sembahyang. Bab membaca Fatihah, dia datangkan hadis-hadis berkaitan dengan waktu membaca Fatihah. Bab bacaan-bacaan, bacaan-bacaan dalam rokok dan sujud, dia datangkan hadis macam kita dengarkan subhana rabbil a'la, subhana rabbiyal azim. Itu bacaan kita. Tapi bila dalam kitab ni dia akan sebutlah hadis yang menceritakan daripada mana subhana rabbil a'la, subhana rabbiyal azim. Tu ceritanya. Bab kunut, bab sebagainya. Tu cerita. Jadi kitab hadis yang dia susun berkaitan dengan sembahyang. Itu. Baik. Ibadah sembahyang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu sejarahnya. Sembahyang telah difardukan oleh Allah ketika berlakunya Isra wal Mi'raj pada 27 Rejab, setahun sebelum hijrah. Berlakunya Isra wal Mi'raj ini pada 27 Rejab, setahun sebelum Nabi SAW berhijrah. Itu Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj itu, tiang Isra wal Mi'raj, asas Isra wal Mi'raj itu ialah solat, sembahyang. Kerana malam itulah Nabi SAW menerima sembahyang. Itu. Baik. Setahun sebelum hijrah Nabi SAW. Berlaku setahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maksudnya sembahyang ini ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan sebelum Nabi berhijrah. Masih lagi di Mekah. Adapun ibadat-ibadat yang lain, macam puasa, haji, zakat, yang ini difardukan selepas Nabi berhijrah di Madinah. Masa itu difardukan. Adapun di Mekah, ibadat yang difardukan ialah sembahyang. Yang lain difardukan selepas Nabi berhijrah. Kerana di awal Islam, Nabi SAW masih sibuk untuk memperbetulkan akidah orang Arab. Nabi banyak memperbetulkan tentang akidah, kerana Nabi dibangkit di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliah yang menjadikan batu sebagai Tuhan, sehingga Kaabah tu tenggelam, tak nampak Kaabah, tenggelam dengan berhala. Jadi banyak menerangkan tentang akidah yang betul, mengajak orang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, ajak orang supaya menyembah Tuhan yang esa. Itu. Jadi sembahyang sebelum Nabi SAW berhijrah setahun, berlaku Isra wal Mi'raj, masa itulah difardukan sembahyang. Itu dipanggil sembahyang ni lah ibadat yang mula-mula sekali difardukan oleh Allah. Dan sembahyang lah ibadat yang mula-mula dihisap di akhirat esok. Maknanya kalau hisap akhirat esok sembahyang tak betul, hak lain pakai tak betul lah, habislah, rosaklah dia. Jadi kenapa dihisap sembahyang dulu? Sebab tu kena jaga betul-betul sembahyang.
panggil imanuddin, tian agama semayang. Awal-awal lagi Allah Ta'ala fardukan sembahyang di Mekah. Itu kecuali sembahyang Jumaat. Ketika Nabi masih di Mekah, belum lagi ada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat difardukan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab tu sembahyang tuan-tuan, ada yang baca pelan, ada yang baca kuat. Zuhur Asar baca pelan, Maghrib Isya Subuh baca kuat. Kenapa? Yang ini menunjukkan sejarah, kerana Nabi SAW difardukan oleh Allah sembahyang di Mekah. Kerana orang musyrikin ni dia menentang Islam sangat kuat di Mekah, dan kepada ketika itu juga diwajibkan sembahyang. Di siang hari musyrikin ni bergelegar, bila nampak je sahabat-sahabat sembahyang, mereka caci, mereka macam-macam mereka buat. Ada yang sahabat-sahabat yang lemah didera, disiksa, lalu baca secara pelan Zuhur dengan Asar, mereka tak dengar. Ada Maghrib boleh baca kuat, ada kerana musyrikin yang menega sibuk nak tutup kedai lah apa semua gini, baca kuat pun mereka tak herau dah. Isya lewat sikit dah, musyrikin kira nak tidur dah, baca kuat pun tak kaluk dah. Subuh puak-puak musyrikin tak bangun lagi, baca kuat pun boleh dah. Inilah sejarahnya semayang baca kuat, baca pelan. Itu baik. Dan ianya merangkumi perbuatan, perkataan dan pengakuan. Semayang ni dia merangkumi perbuatan, perkataan dan pengakuan. Ibadah semayang ni dia special. Sebab tu kata tiang agama dia tak semayang tak macam ibadat-ibadat lain. Dia ada syarat-syarat dia. Kalau kita nak berzikir, kita boleh berzikir. Ada wuduk, tak ada wuduk, boleh berzikir. Tengah berjalan, tengah makan, boleh berzikir. Nak baca Quran sama, nanti ibadat juga, baca Al-Quran, menghadap kiblat bagus, tak menghadap kiblat pun tak apa. Itu. Kita nak baca Quran. Apa ibadat puasa sama. Kita ada wuduk kan, niat malam, puasa lah esok. Dia tak gaduh apa, nak berjalan ke, nak bergerak ke, nak sembang ke, apa, tak apa, tak ada masalah. Haji sama, kita pergi wukuf lah. Waktu kita buat wukuf tu, kita nak bersembang ke, nak tidur ke, nak apa, tak apa, tak ada masalah. Haji masa kita tawaf pun sama, tawaf lah. Masa tawaf tu kamu nak berzikir ke, nak bersembang dengan kawan ke, dia tak ada batal pun, semua jaga syarat-syarat sudah. Tapi panggil sembahyang ni dia ada waktu, dia ada syarat dia ada rukun-rukun dia. Dia kena jaga. Maknanya bila buat sembahyang ni tak boleh menyambil benda lain dah. Bila sembahyang tak boleh nak menyambil benda lain dah sembahyang. Itu baik. Seperti rokok, seperti rokok, sujud, zikir, tasbih dan doa yang akhir dengan salam. Dan doa dalam sembahyang ni ada rokok, ada sujud, ada zikir, ada tasbih dan doa yang diakhirkan dengan salam. Sembahyang ni selesai dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, habislah sembahyang. Makna bukanya dengan Allahu Akbar, tutupnya Assalamualaikum, habis. Maknanya dia ada syarat-syarat dia. Itu baik. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang mendirikan sembahyang dengan khusyuk. Yang inilah kita berusaha. Kadang-kadang kita berjaya, kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita berjaya sikit, kadang-kadang gagal banyak. Apa dia? Khusyuk. Bila kita sebut tentang khusyuk ni tuan-tuan sekalian, kita sedarlah diri kita ni macam mana. Sedarlah diri kita ni macam mana. Adakah kita ni orang berjaya ataupun orang yang gagal? Maknanya berusaha untuk memperbaiki sembahyang ni sentiasa. Kalaupun betul kita baca bacaan dalam sembahyang tu betul, rukuk rukun dijaga elok, syarat-syarat jaga elok, kita rasa tak payah jaga dah khusyuk. Khusyuk kena jaga. Dan rasanya kita ni jauh lagi nak dapat khusyuk yang sempurna sembahyang. Itu baik. Kerana ia merupakan amalan yang pertama yang akan dihitung di hari kiamat nanti. Maknanya kamu berusaha sembahyang ni, jaga sembahyang kamu supaya khusyuk. Kerana sembahyang ini akan dihitung yang pertama sekali di akhirat esok. Sebab tu jagalah sebaik mungkin. Itu baik. Sembahyang fardu yang mempunyai waktu-waktu yang tertentu, yang merupakan satu peraturan
dan disiplin yang tidak wujud pada agama lain. Sembahyang mempunyai waktu-waktu yang tertentu, yang mempunyai yang merupakan disiplin yang tidak wujud pada agama yang lain. Tak ada. Makna dia sembahyang dan dia ada waktu dia. Dia ada waktu dia. Subuh bukan boleh sembahyang gitu-gitu saja, tak. Asar, Zuhur, Maghrib, Isya, dia kena buat dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan, yang telah difardukan. Itu. Baik. Di bawah ini diperturunkan beberapa hadis mengenai waktu sembahyang. Dia kata tajuk ni dia nak cerita hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu sembahyang. Siapa yang menetapkan waktu sembahyang? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ajar waktu tu waktu ni? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita macam lupa waktu sembahyang. Waktu sembahyang kita macam lupa. Kenapa? Kita ingat jam. Jam bukan waktu dah. Zuhur pukul berapa? Asar pukul berapa? Maghrib pukul berapa? Jam ni baru wujud kemudian je. Yang asal bukan jam. Yang asal pergerakan matahari, peredaran malam dengan siang. Itu. Kalau boleh dipecah-pecahkan sembahyang ni, ada sembahyang malam, ada sembahyang siang. Gitu. Sembahyang malam, awal malam dengan maghrib, hujung malam dengan subuh. Hujung malam dengan subuh. Itu. Ataupun awal zuhur, subuh awal siang, zuhur tengah siang. Zuhur tengah siang. Itu. Tu panggilnya tu. Maghrib tak? Maghrib awal malam, Isya tengah malam. Subuh awal siang, zuhur tengah siang. Itu. Adapun asar ni dipanggil waktu wusta. Makna malam sangat pun tak, siang sangat pun tak. Nak kata siang, dah redup dah masa tu. Nak kata malam, tak gelap lagi. Ini waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk kita mengerjakan sembahyang. Bahkan tidak sah kalau sembahyang tak masuk waktu. Ataupun dia sembahyang masuk waktu tapi dia tak tahu masuk waktu, dia tibai sembahyang saja, pun tak sah. Kenapa? Syarat sah sembahyang kena masuk waktu dan kena tahu masuk waktu. Kalau dia sembahyang masuk waktu tapi dia tak tahu masuk tak masuk, dia tibai lah. Lepas tu tengok memang masuk, tak sah juga. Kerana kamu kena tahu dulu masuk waktu baru boleh sembahyang. Itu cerita dia. Faham? Itu. Baik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu az-zuhri idza zalati asy-syamsu wa kana zillu ar-rajuli katulihi ma lam yahdur waqtul asri wa waqtul asri ma lam tasrifu asy-syamsu waqtus salatil maghrib ma lam yaghibi syafaqu wa waqtus salatil isya ila nisfil lail al-awsat waqtus salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams wahul muslim. Walau min hadisi Buraidah fil asri wasyamsu bayda'u naqiyatun wa min hadisi Abu Musa wasyamsu murtafi'atun. Maksud hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur bermula daripada gelincir matahari di mana bayang seorang itu sama panjang dan tingginya selagi tidak masuk waktu asar. Waktu asar pula berakhir sehingga cahaya matahari menjadi kuning. Cahaya matahari menjadi kuning, matahari hampir terbenam. Waktu maghrib pula akan berakhir sehingga hilang awan merah di langit sebelah barat. Waktu isya pula berakhir sehingga pertengahan daripada setengah malam. Dan waktu subuh pula ialah daripada terbit fajar hingga terbit matahari. Diriwayatkan oleh Muslim. Daripada Abdullah bin Umar juga di dalam hadis Buraidah mengenai waktu asar menyebut matahari menjadi putih bersih. Daripada hadis Abu Musa matahari naik tinggi.
Itu hadis dan juga makna hadis, matan hadis dan juga makna hadis, pengajaran hadis. Waktu zuhur bermula dari gelincir matahari sehingga bayang seorang itu sama panjang dengan tingginya. Bermula gelincir matahari sehingga bayang seorang itu sama panjang dengan tingginya. Sejak gelincir matahari sama sehingga bayang itu sama dengan tingginya. Bermula masuk waktu zuhur ketika gelincir matahari sampai ketika bayang sama dengan tinggi. Kalau bayang kita sama dengan tinggi kita, kalau kayu sama dengan tinggi kayu, maka berakhirlah waktu zuhur. Yang ni kita kena dengar dan kita kena ingat. Jangan sampai kita duk pegang jam sampai kita lupa yang asar. Ini waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk kita mengerjakan sembahyang zuhur. Waktu asar bermula daripada bayang seorang itu lebih panjang daripada tingginya yang sebenar sehingga matahari terbenam. Itu waktu asar. Kan tadi waktu zuhur berakhir apabila bayang itu sama tingginya. Nah itu. Dan waktu asar apabila bayang itu, waktu asar bermula daripada bayang seorang itu lebih panjang daripada tingginya yang sebenar. Makna bayang lebih tinggi daripada yang sebenar. Kalau kita, bayang kita lebih tinggi daripada kita. Kalau kayu, bayang lebih tinggi daripada kayu. Kalau pokok, bayang lebih tinggi daripada pokok. Itu menandakan sudah masuk waktu asar. Dan akhir waktu asar sehingga matahari terbenam. Sehingga matahari terbenam. Bila matahari terbenam, berakhirlah waktu asar. Itu. Waktu maghrib bermula ketika tenggelam matahari sehingga hilang tanda-tanda merah syafaq di sebelah barat. Waktu maghrib. Bila matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Berakhirnya waktu maghrib sehingga tidak nampak syafaq merah. Kita lah ni kurang tengok dah syafaq merah ni. Kalau kita duduk di tepi laut, kita nampak syafaq merah. Walaupun maghrib dah masuk dah apa semua, kita nampak ya. Merah lagi. Itu masih ada lagi waktu maghrib. Ataupun kita berjalan di padang pasir, kita nampak syafaq merah. Walaupun waktu maghrib tu dah lama dah, masih ada syafaq merah, itu menunjukkan masih ada waktu maghrib. Adapun kita duduk di tengah-tengah bandar ni, dilindungi oleh bangunan-bangunan yang banyak, kita pun tak nampak di kaki langit. Kita nampak gelap gitu sajalah. Nah itu. Jadi orang duduk di tepi pantai, orang duduk di padang yang luas, macam di padang pasir, di tanah Harap, maka nampak syafaq merah tu. Macam kita pergi Mekah kan. Kita pergi Mekah, selalu kita nampak lah daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Biasanya tolak lepas zuhur. Bila tolak lepas zuhur, kita sembahyang asar di Bir Ali. Lepas tu kita bergerak menuju ke Mekah. Tentulah maghrib di tengah jalan. Ada maghrib tengah jalan. Jadi bila masuk maghrib tu, masuk dah maghrib tu, bila terjalan duk nampak lagi merah di kaki langit tu. Itu maknanya masih ada lagi waktu maghrib. Jadi macam kita duduk kot pekan begini ni, tak apa nampak lah. Tak apa nampak tu, pokok-pokok lah, bangunan-bangunan banyak apa semua, tak nampak sampai di kaki langit. Tu cerita dia. Jadi kita berpandu pada jam lah, macam waktu sekarang. Tu sekarang ni kalau ikut tu masih lagi ada waktu maghrib. Ada dekat-dekat Malaysia ni masih ada lagi. Ada nampak syafaq merah, kita tak nampak. Bahkan waktu maghrib lepas mayang gelap, habislah takat tu saja. Tu cerita dia. Jadi waktu maghrib ni ketika jatuh matahari sehingga nampak syafaq merah. Itu. Baik. Waktu isyak bermula hilang tanda-tanda merah syafaq merah di langit hingga pertengahan daripada setengah malam. Waktu isyak ketika hilang syafaq merah di langit. Itu macam kata tadi lah, nak tengok syafaq merah ni kita duduk tepi pantai kita nampak lah. Macam duduk di padang pasir apa semua kita nampak lah. Tapi kalau duduk macam kita duduk di pekan begini, tak apa nampak lah. Itu. Jadi walau bagaimanapun, cuba perhati-perhati sama waktu-waktu sembahyang ni. Jangan semata-mata tengok jam saja. Sikit hari lagi generasi kita tak tahulah kalau tak belajar hadis begini. Kalau ni ada jam elektronik semua waktu dia, akhirnya tengok jam matahari tak peduli dah. Sedangkan jam tu dihukum dengan matahari.
diukur dengan matahari. Macam dah lah masuk waktu subuh, keluar fajar sodik. Kita dulu ngaji fajar sodik ni, dan fajar sodik ni ada tiap-tiap hari. Dan kita sendiri pun umur 50, 60 dah tak pernah tengok pun fajar sodik. Kenapa? Tak berasa nak tengok dan tak usaha nak tengok. Sedangkan fajar sodik ni masuk waktu subuh. Sebelum fajar sodik ada lagi fajar, nama dia fajar kazib. Fajar kazib. Alam yang Allah Ta'ala cipta, pergerakan matahari ni berlaku sentiasa berlaku. Tapi sayang kita tak tengok, rugilah. Jadi cubalah duduk satu masa nak tengok waktu zuhur, nak tengok waktu asar, bukan tengok jam, tengok matahari. Orang dulu ambil kayu cucuk, lepas tu tengok bayang. Ni masuk asar ni, masuk asar dah, tu tengok jam sama. Betul. Tu cerita. Jadi akhirnya kita lah ni pakai jam semata-mata, matahari itu kita tak tengok dah. Sedangkan waktu semayang berdasarkan pergerakan matahari. Faham? Itu baik. Waktu isyak bermula hilang tanda-tanda merah di langit sehingga pertengahan daripada setengah malam. Pertengahan daripada setengah malam itu waktu isyak. Sebab tu Nabi SAW semayang isyak ni dua waktu. Satu ketika hilang syapak merah awal. Satu lagi Nabi lewatkan isyak sampai suku malam. Tapi Nabi lewatkan isyak, Nabi tak tidur dulu. Nabi tak tidur dulu. Tu cerita dia. Jadi kadang-kadang kan kita Allah tak apalah, saya tidur dululah. Tidur dulu, sekejap saya bangun main isyak. Kadang tak larat sangat kan, apa semua tak elok. Lebih-lebih lagi amal begitu, tak elok. Tidur dulu, sekejap bangun. Iyalah memang dia bangun pukul 3, pukul 4 bangun sembahyang isyak, tak bagus. Karena amalan Nabi SAW, kalau Nabi lewat, Nabi tak tidur. Nabi tak tidur dulu. Nabi tak akan tidur sebelum sembahyang isyak. Dan biasa amalan Nabi selepas daripada sembahyang isyak, Nabi tak bercakap dengan siapa-siapa dah. Tak cakap dengan siapa, tidur terus. Itu cerita dia. Bahkan ada sahabat yang tunggu Nabi di masjid. Tunggu Nabi di masjid. Lepas tunggu Nabi tak keluar. Sampai ada sahabat terlena. Dah agak lewat sikit baru Nabi keluar. Itu isyak. Maknanya isyak ni kalau lewat sikit tak apa. Kalau ada kuliah ke kita kuliah sampai pukul 9 ke 10 ke tak apa. Kerana isyak ni lewat sikit bagus. Lebih-lebih lagi dalam maghrib sampai isyak tu dia mengisikan program-program yang baik. Program yang baik. Tu cerita dia. Baik. Mak kita tak larat kot nak tunggu kuliah sampai pukul 10. Kita tak larat. Itu. Tapi kalau isyak dilewatkan sikit tak apa. Gitu. Baik. Waktu subuh ialah bermula daripada naik fajar hingga terbit matahari. Itu waktu subuh. Bermula daripada naik fajar, panggil fajar sodik ni, sampai terbit matahari. Yang ni kita boleh tengok lah, macam saya sebut tadi. Tengok waktu, tengok jam, tengok sama matahari. Bermula daripada terbit fajar sehingga sehingga terbit fajar sehingga terbit matahari. Fajar dan matahari itu lain. Bahkan kita panggil semayang subuh. Setengah tepat tanya dia semayang subuh, dia tak tahu. Dia panggil semayang fajar. Semayang fajar. Itu. Semayang fajar tu makna semayang subuh. Itu. Baik. Hadis tadi ni diriwayat oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Itu. Jadi Abdullah bin Umar ni banyak. Banyak orang nama Umar. Itu. Jadi sebab tu Abdullah bin Umar bin As. Sebab tu dia bubuh waw di situ menunjukkan bukan Sayyidina Umar. Itu. Hadis tadi ni diperkenalkan sikit siapa dia. As-Sahmi Al-Quraisy telah memeluk Islam sebelum ayahnya. Beliau juga seorang yang alim, hafiz, abid. Beliau terdiri daripada golongan orang yang zuhud, dan beliau telah menerima sebanyak 700 hadis dan meriwayatkan pula kepada beberapa orang jemaah. Di antara mereka ialah cucu Shu'aib bin Muhammad bin Sa'id bin Al-Musayyab. Itu tak apalah, yang tu dia cerita sikit kisah periwayat hadis yang tadi Abdullah bin Umar. Tengoklah kalau ringkas-ringkas tu saya bacalah. Kalau panjang-panjang tu baca sendirilah tentang riwayat-riwayat tu. Itu. Benda? Abdullah bin Amr tu.
an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinah wasyamsu hayyatun wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isya'i wa kana yakruhu an-nawm qablaha wal hadisi ba'daha wa kana yamfatilu min salatil ghada'i hina ya'rifu ar-rajulu jalisuhu wa kana yaqra'u bisittina ila mi'ati muttafaqun alaih wa indahuma min hadis Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza rahum ajtami'u ajla wa idza rahum abta'u akhara wa subhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusallaiha bighalasin walil muslimin min hadisi abi Musa fa aqama al-fajri hina anshaqqa al-fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Daripada Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang asar, kemudian salah seorang daripada kami telah kembali ke tempat kediamannya di pinggir bandar ketika matahari masih cerah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mentakhirkan sembahyang Isya, dan baginda tidak suka tidur sebelumnya serta bercakap-cakap selepasnya. Baginda tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-cakap selepasnya. Baginda selesai menunaikan sembahyang subuh ketika seorang itu boleh mengenali orang yang duduk di sebelahnya. Ini. Dan baginda membaca 60 ayat sehingga 100 ayat Quran. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu. Baik. Masuk isyarat nak? Tekan isyarat ni kan? Jadi dia cakap tu dulu. Amati an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a, arzaqan wasi'a, amalan salihan, sa'adatan daran, husna khawatan, rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.